Okey, salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan latih diri 5.9 dan latihan intensif 5.2 dalam subtopik Janjang Geometri. Seutas dawai dipotong kepada beberapa bahagian dengan 10x cm, 4x tambah 20 cm dan 3x tolak 10 cm ialah 3 bahagian berturutan bagi suatu janjang geometri. Cari bahagian terpanjang jika 10x ialah yang kedua terpanjang. Baik. Okay. Yang pertama, kita ada R sama dengan 4x tambah 20 bahagi 10x. Kenapa? Sebab ini ialah sebutan kedua. Okey, kemudian sebutan ketiga. Kemudiannya sebutan keempat. Okey, kenapa tiba-tiba saya kata yang ini adalah sebutan kedua? Okey, kerana dalam soalan dia memberitahu ini ialah kedua terpanjang. So, katakan kita susun daripada yang paling panjang pergi ke yang paling pendek, maka 10x ialah sebutan yang kedua. Okey, 10x ialah sebutan yang kedua. Jadi, kita boleh ambil T3 bahagi T2, maka kita dapat 4x tambah 20 bahagi 10x. Atau anda boleh buat T4 bahagi dengan T3. Okay. Jadi, apabila, ni sebelah lagi lah. Okay, T4 bahagi T3. Okay, so kedua-dua ni adalah R. Jadi, kita boleh samakan. Ya, apabila kita dah samakan, kita boleh permudahkan, kita boleh darab silang. Okay, kita boleh permudahkan, kita boleh darab silang dan kita dapat suatu equation begini. Kita simplify, kita permudahkan equation tersebut. Okay, dan kita selesaikan dia punya kuadratiknya, didapati x-nya adalah 20. Okay, x-nya adalah 20. Jadi kita dah tahu dah nilai x. Okay, so yang kedua terpanjang ialah 10x. Okey, yang ini ialah kedua terpanjang tadi kan? Ini ialah yang 10x. Apabila kita gantikan kita punya nilai x 20 di sini, 10 kali 20 tu yang kita dapat 200. Okey, kemudian kita ganti 20 di sini, 4 kali 20, 80. 80 campur 20, itu yang 100. Okay. Dan bila kita ganti X 20 di sini, ini ialah 60 tolak 10, maka ada 50 di situ. So, itu masih lagi T2 Okay, ini masih T2, ini masih T3, ini masih T4. Okay, apa yang kita nampak di sini ialah pattern dia lah. Okay, iaitu kita sini kita bahagi 2. Kan? Ini bahagi 2 dapat 100. Ini bahagi 2. Dapat 50. So, maksudnya yang ni ke sini akan darab 2 lah kan? Okey, maka bahagian pertama tu adalah berapa? 2. 200 darab 2. So, 400 cm. Okey, 400 cm. Soalan seterusnya. Jika dawai dipotong kepada bilangan-bilangan tak terhingga. Okey, tak terhingga. Tak terhingga maksudnya apa? Tak terhingga maksudnya S infinity. Jadi formulanya ialah A per 1 tolak R. Daripada kita punya pencarian tadi, A ialah bahagian terpanjang ni lah 400 kan. Okay, R-nya ialah 200 bahagi, R-nya ialah 100 bahagi 200 ataupun 200 bahagi 400 kan. So itu ialah 1/2. Maka diselesaikan itu ialah 800 cm. Okay, Raja menunjukkan corak berbentuk sarang laba-laba. Lilitan semi bulatan adalah mengikut janjang geometri dengan jejari semi bulatan terkecil ialah J dan setiap jejari berikutnya bertambah
40%. Okay. So, mula-mula sekali apa yang kita dapati di sini ialah kita ada J. Okay. Kemudiannya dia bertambah 40%, maka dia akan jadi 1.4 J. Kemudian dia bertambah lagi, maka dia akan jadi 1.4 kuasa 2 J. Okey, kenapa macam tu? Okey, kerana dia bertambah 40%. Apa maksud bertambah 40%? Maksudnya ialah 100% tambah 40%. Bertambah tu maksud bertambah. Jadi kita dapat 140%. 140% ni sebenarnya ialah 140 bahagi 100. Itu yang dapat 1.4. Okey, itu yang dapat 1.4. Maka jejarinya akan bertambah begitu. Okey, jejarinya akan bertambah. So, yang ini 1.4 daripada yang pertama. Yang ini ialah 1.4 daripada yang kedua. So, ada dua kalilah 1.4 di situ. Okey, 1.4 di situ. Jadi, itu sebenarnya adalah janjang untuk jejari. Okey, untuk jejari. Soalan yang pertama, kita kena bentuk 3 sebutan pertama bagi lilitan. Okey, bagi lilitan. Sekarang kita nak lilitan. Okey, formula lilitan ialah 2 pi J. Okey, tapi 2 pi J ni untuk bulatan. Okey, kita nak semi bulatan. So, kalau semi bulatan maksudnya separuh je lah kan. Jadi, separuh maksudnya pi J sahaja. Okey, so maksudnya pi kali J. Jadi, saya kena tambahkan pi pada saya punya janjang jejari ni. Jadi, saya dapatlah janjang untuk lilitan. Jadi, jawapannya ialah yang pertama pi J. Tengok sini pi J sama kan? Yang kedua 1.4 pi J. So di sini. Okey, yang ketiga 1.4 kuasa 2 pi J. Okey. Soalan seterusnya. Cari jumlah panjang lilitan. Okey. Jika sarang itu mempunyai 15 semi bulatan dan jejarinya ialah 2 cm. Jadi apa yang sebenarnya kita cari? Kita cari S15. Okey, kenapa kita cari S15? Sebab ada 15 semi bulatan. Jadi kita carilah S15. Okey, lepas tu jejarinya 2. Maksudnya kita gantilah sini 2 kan? Okey, kita ganti sini 2. So bila kita ganti sini 2, sebutan pertamanya akan jadi 2 pi. Okey, daripada rumus Sn sama dengan A, okey, R kuasa N tolak 1 bahagi R tolak 1. Okay, jadi kita masukkan A kita 2 pi. Kita masuk di sini. R-nya 1.4 lah. Kita dah kira tadi kan. Dia bertambah 1.4. So 1.4. Okey, kuasa N tolak 1. Sini ialah 1.4 tolak 1. Maka kita dapat 0.4. Jadi bila kita buat pengiraan, kita tekan kalkulator, kita kena tekan yang ni dulu. Okey, maksudnya you akan tekan 1.5 kuasa 15. Okey, lepas tu dapat jawapan, tolak 1. Dapat jawapan, darab 2 pi. Dapat jawapan, bahagi 0.4. Maka kita dapat 772.8 pi sentimeter.
Okey, hitungkan bilangan sebutan dan hasil tambah bagi setiap janjan geometri berikut. So, untuk soalan pertama, ini adalah T1, ini adalah T2. Okey, dan ini tak tahu T ke berapa, kita tanda sebagai Tn. Jadi, untuk mengetahui, okey, nak cari hasil tambah tu, kita kena carilah nilai n tu dahulu. Iaitu kita guna formula Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. So, apabila diselesaikan, kita dapat N-nya 8. Okey, kalau ada yang tak tahu macam mana nak selesaikan, 2187 sama dengan negatif 1 darab negatif 3 kuasa N tolak 1. Jadi langkah pertama, kita bahagi dulu dengan negatif 1. Okey, iaitu kita buat pengumpulan. Nombor yang ada indeks dengan yang tak ada indeks, kita buat pengumpulan. Maka kita dapat negatif 3 kuasa N tolak 1. Okey, jadikannya asas 3, jadi itu sebenarnya ialah kuasa 7. Jadi negatif 3 N tolak 1. So, kita dah ada nombor indeks, asas sama dengan asas. Jadi, kita compare indeks dia. So, 7 sama dengan N tolak 1. Maka N sama dengan 7 tambah 1 iaitu 8. Maka kita nak cari S8. Dengan menggunakan formula A 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R, maka kita dapat yang ini. Okay, jadi kita tekan kalkulator, kita selesaikan, kita dapat 1640. Baik, untuk soalan B, okey, sama juga. Ini adalah T1, ini adalah T2 dan ini adalah Tn. Okay, so kita selesaikan. Kita tulis Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Okay, so nak dapatkan R-nya sebenarnya ialah log X kuasa negatif 2 bahagi log X kuasa negatif 1. So, apabila kita apply hukum log, di mana indeks ni kita boleh tulis di depan sebagai perkali. Okey, itu ialah hukum log ketiga. Okey, maka apa yang kita dapat? Kita dapati negatif 2 darab log X per negatif 1 darab log X. Itu yang log X dengan log X tu dah bahagi. Tinggallah negatif 2 bahagi negatif 1. Negatif 2 bahagi negatif 1 sama dengan 2 lah. Okey, sama dengan 2. Jadi, kita bahagi dulu yang ini. Okey, kita bahagi dulu yang ini. Maka kita dapat ni. Okey, kita dapat indeks sahaja di belah kanan. So, gunakan konsep yang sama ni kan. Perkali ni indeks ni boleh tulis sebagai perkali kan. So, indeks ni boleh tulis sebagai perkali. Jadi, negatif 64 ni kita tulis di depan. Negatif 1 ni pun kita tulis di depan. Okey, kemudian log dengan log tu kita boleh bahagi, maka kita tinggal 64. Okey, kita jadikan dia asas 2. Okey, 64 ialah 2 kuasa 6. Okey, 64 ialah 2 kuasa 6. So, di sini sekali lagi kita tengok indeks dengan indeks. Maka N adalah 7. Okey, so seterusnya kita carilah S7. Kita cari S7. S7 ialah A, okay, R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Okey, kerana R-nya adalah 2. So, kita guna formula yang R tolak 1. Okay, jadi, kita buat pengiraan belakang ni. Okey, 2 kuasa 7 tolak 1 darab log X ni. Okay, maka kita dapat log X kuasa negatif 127. T1, T2, Tn.
Okay, so Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. So, bagaimana kita dapat R-nya begitu? Kita ambil 0.0054. Okay, kemudian kita bahagi dengan 0.54. Okay, kita bahagi di sini. Kita bahagi. So, kita dapat 0.01. Apabila kita selesaikan, kita dapat N-nya adalah 9. So, macam mana kita selesaikan? 5.4 kali 10 kuasa negatif 17. Kita bahagi dengan 0.54. Maka kita dapat 0.01 kuasa N tolak 1. Okay, ini ialah 1 kali 10 kuasa negatif 16. Okay, dan itu sebenarnya ialah 0.01 kuasa 8. Okay, jadi apabila kita comparekan indeks dia, maka N adalah 9. Jadi seterusnya kita cari S9 lah. Okay, A 1 tolak R kuasa N, 1 tolak R sebab R kita adalah kurang dari 1. Okay, 1 tolak R. So, kita buat penyeraan, kita dapat 6/11. Kalau saya tekan kalkulator, saya akan tekan yang ni dulu. Okay, kemudian saya akan tekan 1 tolak answer. Kemudian saya akan tekan darab yang ini. Dan akhir sekali baru saya tekan yang bahagi. Okay, T1, T2, Tn. Okay, Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Bahagikan 3 dahulu. So, 1/64. Okay, sama dengan 0.5 kuasa N tolak 1. Okay, ini ialah 2 kuasa 6. So, 1/2 kuasa 6. Okay, 0.5 ialah 1/2 kuasa N tolak 1. Jadi, tengok indeks dia. Okay, maka N adalah 7. So, kita akan cari S7. So, Sn sama dengan A 1 tolak R kuasa N. Okay, ini ialah A 1 tolak R kuasa N. 1 tolak R. Selesaikan, jawapannya 561/64. Baik, dalam soalan ini adalah T1, ini adalah T2 dan ini adalah Sn. Okey, kita diminta mencari nilai N. Jadi kita dah nampak ada A di situ, kita tentukan R-nya. R-nya ialah T2 bahagi dengan T1. Maka kita dapat negatif 2. Okey, jadi kita guna formula Sn. Formula yang kita guna ialah Sn sama dengan A 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R. Okay, ini adalah kerana R kita adalah kurang daripada 1. Jadi bila kita nak selesaikan soalan ini, kita kena tinggalkan yang ini sahaja. Okey, tinggalkan yang ada kuasa N ni sahaja, maka kita perlu buat regrouping. Okey, mula-mula kita darab 3 dahulu. Okey, kita buat sikit-sikit step by step. So bila kita darab 3 di sini, kita dapat 2308.5. Okey, seterusnya, lepas kita darab 3, apa kita buat seterusnya? Apa kita buat seterusnya? Kita bahagi dengan 4.5. Okay, sebab jangan deal dengan satu dia dalam rumah lagi. Okay, dia dalam rumah lagi. So, kita bahagi dulu. Kita bahagi dulu. Kita pun dapatlah 513. Okay, 513. Kita masih nak tinggalkan dia ni je.
Okey, kita masih nak tinggalkan dia ni je. Oleh kerana dia duduk di situ negatif, saya biar dia jadi positif lah kan. So, saya pindah dia ke sana. Jadi positif, maka yang ini akan jadi tolak. Okey, so saya akan ada 1 tolak 513. Okey, maka saya dapat beginilah. So, saya dapat positif kan. Yang ini negatif ke sana dah positif. Yang ini dapat negatif 512. Tukar kepada asas 2, kita dapati itu ialah negatif 2 kuasa 9. Jadi, asas dah sama, tengok pada indeks, maka N adalah 9. Baik, 3 sebutan berturutan ialah X, 2X tambah 3 dan juga 10X tolak 3. Cari nilai yang mungkin bagi X. Jadi kita apply knowledge bahawa kita ada T2 bahagi T1 sama dengan T3 bahagi T2. Okay, jadi kita masukkan, kemudian kita darab silang. Okay, bila darab silang, di sini kita ada double bracket. 2X tambah 3, kemudian 2X tambah 3. Okay, belah kanan dia akan jadi X darab 10X tolak 3. Jadi bila kita dah kembangkan, kita dapat quadratic equation, kita susun, kita selesaikan quadratic equation tersebut. Cara paling mudah adalah pakai rumus, kemudian tekan EQN dan dapatkan kedua-dua jawapan. Soalan kedua. Hitungkan sebutan ke-6 jika X kurang daripada kosong. Maksudnya dia suruh pakai kurang daripada kosong ini. Jadi kita akan gantikan nilai X di sini, sini dan sini untuk dapatkan nilai sebutan pertama, kedua dan ketiga. Dan juga kita punya R di situ. Okey, kita dapat kita punya R di situ. Jadi Tn ialah AR kuasa N tolak 1. Okey, R kita ialah 2 bahagi negatif 1/2. Okey, jadi kita dapat negatif 4 di situ. So, selesaikan pengiraan, kira yang bahagian indeks dulu, lepas tu baru darab dengan 1/2, negatif 1/2, kita dapat 512. Okey, Raja menunjukkan beberapa segitiga. Didapati luas segitiga itu adalah mengikut janjang geometri dengan luas segitiga ketiga ialah 36 dan hasil tambah luas segitiga ketiga dan keempat ialah 54. Jadi apa kita ada di situ? Dia dah bagi tahu luasnya membentuk janjang. Luasnya membentuk janjang. So kita bentukkan janjang ni. So janjang ni kita ada luas pertama, okey, kemudian luas kedua, kemudian luas ketiga, kemudian luas keempat dan seterusnya. Maklumat yang kita dapat dari soalan ialah dia kata luas ketiga ni 36. Maksudnya yang ini 36. Okey. Lepas tu dia kata luas ketiga campur luas keempat ialah 54. Okey. Apa maksudnya? Maksudnya yang dua ni campur dapat 54. Okey. 54 ni ialah T3 campur T4. Okay. Apa yang kita perlu buat sekarang, kita tukarkan, ini T3, ini T3. Okay, kita tukarkan T3 ni kepada formula Tn. Tn ialah AR kuasa N tolak 1. Jadi T3 ialah AR kuasa 2. Okay, AR kuasa 2. Jadi kita dah tahu AR kuasa 2 ialah 36. Okay, AR kuasa 2 ialah 36. Seterusnya, kita ada AR kuasa 3 adalah 18. Datang dari mana pula? Okey, ini ialah AR kuasa 2. Okey, T4 ialah AR kuasa 3. Kemudian jumlahnya 54 kan?
Okay, jumlahnya 54. Lepas tu kita dah tahu yang ini 36. Jadi 36 campur AR kuasa 3 sama dengan 54. Jadi AR kuasa 3 ialah 54 tolak 36. Tu yang dapat 18. Okey, dapat 18. So, kita ada equation pertama, kita ada equation kedua. Lepas tu apa kita buat? Kita buatlah bahagi untuk hapuskan A tu. Nak buat 1 bahagi 2 boleh, 2 bahagi 1 pun boleh. Tak ada masalah. So, bila kita bahagi, okey, kita bahagikan. So, kita bahagi, kita dapati 1 per R adalah 2. Maka R ialah 1 per 2. So, kita dapat 1 per 2 di situ. Okey, so kemudiannya dia nak luas segitiga yang pertama. Okey, A ialah 144. Okey, A ialah 144. Okey, mana tiba-tiba datang 144? Bukan tiba-tiba. Kita ganti dalam equation pertama ni. Okey, kita ganti dalam equation pertama. A, kemudian R kuasa 2 sama dengan 36. Jadi A 1 per 4 sama dengan 36. Jadi A ialah 36 kali 4. Itu yang dapat 144. Okey. So, seterusnya soalan minta apa? Soalan minta hasil tambah luas ketiga sehingga ke 10. Apa maksudnya tu? Maksudnya ialah T3 campur T4 sampailah ke T10. Okey? So ini sebenarnya ialah S10 tolak S2. Okey, kenapa S10? Okey, depan ni sebenarnya ada lagi T1 campur T2. Okey, bila S10 maksudnya semua-semua ni. Ini S10. So, kenapa kena tolak dengan S2? Sebab yang biru ni kita tak nak. Okey, dan biru ni adalah S2. So, kita ada S10 tolak S2. Maka kita pun buatlah S10 tolak S2. Okey, masukkan nilainya. Okey, masukkan nilainya dan kira. Jawapannya 71.72. Okey, ini untuk yang highlight kuning ni untuk S10. Okey, yang highlight biru untuk S2. Okey, belakang ni adalah S2. Okey, Raja menunjukkan beberapa bulatan sepusat. Lilitan bagi lilitan, okey, bagi setiap bulatan berturutan mengikut JG. Okey, diberi TN dah siap ada di situ. Jadi senang je soalan ni. Okey, yang pertama kita kena cari nisbah sepunya. Okey, nisbah sepunya. TN dah ada. Nisbah sepunya boleh jadi T2 bahagi T1. Okey, kalau tak suka nak buat T3 bahagi T2 pun boleh. Tak ada masalah. Okey, so mana nak dapat T1? Kita gantilah 1 di sini. Kita dapat T1. Okey, kita ganti N2 dan kita dapat T2. Okey, dan seterusnya. Jadi kita ganti T2, kita ganti T1, kemudian kita bahagikan. Kita dapatlah R-nya. Okey, kita dapatlah R-nya. So, seterusnya hasil tambah 3 lilitan berturutan selepas lilitan kedua terbesar. Okey, selepas lilitan kedua terbesar. Okey, kalau kita tengok soalan ni, kita tengok R dia ialah pecahan. Maksudnya dia adalah semakin mengecil. Okey, dia semakin mengecil. Maksudnya ini adalah T1. Okey, lepas tu yang hijau ni ialah T2. Kemudian yang purple ni ialah T3. Tu maksud dia. Okey, so dia nak hasil tambah 3 lilitan
selepas kedua terbesar. Okey, so yang mana satu kedua terbesar? Kedua terbesar ialah yang hijau ni. Okey, yang hijau ni. Okey, yang hijau ni. Jadi dia nak hasil tambah 3 lagi. Maksudnya purple, peach dengan merah, iaitu T3, kemudiannya T4, kemudiannya T5. Okey. Jadi boleh cari T3 tambah T4 tambah T5 atau guna kaedah lagi satu, iaitu sebenarnya di sini ada T1 dengan T2. Okey, jadi kita pun buatlah S5 tolak dengan S2 yang warna biru. Okey, mana-mana satu cara pun boleh. Kalau nak buat ganti nilai 3, kalau nak buat ganti nilai 3, 2, 1 dalam formula, buat T3 campur T4 campur T5 pun boleh. Nak buat yang S pun boleh. Okey, kita gantikan nilai dan jawapannya 351 cm. Okey, terdapat 3 orang kanak-kanak dengan jisim disusun menurun, okey, mengikut janjang geometri. Okey, maksudnya yang paling berat dululah menurun Hasil tambah jisim ketiga-tiga mereka, hasil tambah ketiga-tiga adalah 7 kali yang paling ringan. Okey, cari nisbah sepunya dan jisim kanak-kanak kedua terbesar jika jisim kanak-kanak paling besar ialah 14.5. Jadi perkara pertama yang kita buat ialah kita wujudkan janjang tersebut dahulu. Kita wujudkan janjang tersebut dahulu. Kita ada A, kita ada AR, kita ada AR kuasa 2. Ini ialah sebutan secara umum lah. Okay. So yang ni, yang A ni yang paling berat. Okey, A ni paling berat. Yang ni yang paling berat. Okey, so AR square ialah yang paling ringan. Jadi R kita akan jadi nombor kurang dari 1 lah. Okey, apa yang kita buat di sini ialah kita baca maklumat yang ada dalam soalan ni, kemudian kita bina ayat matematiknya. Okey, yang pertama, hasil tambah ketiga-tiga. Okey, hasil tambah ketiga-tiga. Maksudnya yang ini T1 campur T2 campur T3 ni lah. Iaitu S3. Okey, ini ialah hasil tambah ketiga-tiga. Adalah 7 kali. Inilah 7 kali kan? Inilah 7 kali. Ni 7. Okey, 7 kali kanak-kanak paling ringan. Paling ringan dia ni lah. So masuk kat sini. So itu maksud dia. Okey, itu maksud dia. Sekali lagi, hasil tambah jisim ketiga-tiga maksudnya S3 adalah 7 kali yang paling ringan. So kita dah ada satu equation di situ. Okay. Kemudian yang kedua, dia dah bagi dah. Yang paling besar ialah 14.5. Maksudnya dia dah bagi dah. A-nya ialah 14.5. Okay, A-nya ialah 14.5. Jadi apa yang kita buat? Kita masukkan dalam formula Sn. Okay, ini ialah formula S3. Okay, ni A dia kan? A. Okay, 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R. Okay, kita masukkan dalam rumus yang ini kan? Kita masukkan nilai A dia. Kemudian, kita buatlah darab silang di situ. Yang ini darab ke belah sini. Maka itu equation yang kita dapat. Kemudian kita expand lagi yang ini. Okey, kita expand lagi yang ini. So, bila kita expand, kita susun cantik-cantik. Okey, kita susun cantik-cantik. Kemudiannya kita dapatkan R-nya dari calculator. Ini ialah kuasa 3. Jadi, kita akan tekan EQN. Okey, degree 3. Okey, masukkan A-nya adalah 87. B-nya ialah negatif 101.5. Kemudian C-nya tiada sebab tak ada R. Tak ada R. Kemudian D-nya adalah 14.5. Okey, so bila kita masukkan, kita dapatlah R adalah 1/2. Belum siap lagi tu. Kena cari jisim yang kedua.
Okey, yang kedua ialah AR. Okey, AR maksudnya 14.5 darab setengah. Itu yang dapat 7.25.